Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahun lepas sahaja kami menerima hampir 45,000 tempahan korban dan akikah di tanah suci Mekah. Dan tahun ini kami buka lagi ruang dan peluang tuan-tuan dan puan-puan untuk berkorban dan akikah unta dan kambing di tanah suci Mekah, termasuk tambahan insya-Allah korban lembu di Nigeria. Tuan-tuan dan puan-puan, harga serendah RM399. Cepat daftar bersama dengan kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima pahala kita sebanyak mana bulu yang berada pada haiwan korban. Masya Allah, sememangnya tangan yang memberi adalah lebih baik daripada tangan yang menerima. Untuk kita sama-sama sempurnakan korban mutawif Haramain bersama UBF Korban di Mekah dan juga di Nigeria. Untuk itu terus saya bersama dengan saya Mak Pesati, Ustaz Bakhtiar Fitri, pengasas UBF Korban. Assalamualaikum, sahabat Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Ismail dan juga semua penonton setia SPM TV1. Alhamdulillah. Ustaz, tadi kita saksikan perkongsian video itu, terus kita saja ceritakan apakah yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton kita pada pagi ini, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Alhamdulillah, berbesar hati pada pagi ini, subhanallah. Kita nak mengajak kepada semua orang, rakyat Malaysia bersama-sama melaksanakan ibadah korban di mana-mana sahaja, dan bersama dengan kami UBF Korban, kami menawarkan korban di tanah suci Mekah dan juga di Nigeria. Ini pilihan. Di Malaysia ambil, jangan tak ambil bahagian. Tapi kalau ada sesiapa yang nak ambil di luar, ambil. Even saya sekalipun, saya sendiri pun ambil juga di Malaysia. Sebab kita nak infak juga untuk rakyat Malaysia, insya-Allah. Dan saya nak sebut kepada semua tentang hukum ataupun pelaksanaan ibadah korban ni. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata daripada hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ke atas setiap ahli sebuah rumah satu ibadah korban pada setiap tahun. Sebab itulah kami nak kempen kepada semua. Paling tidak tahun ini dan setiap tahun, setiap rumah setidak-tidak ambil satu bahagian korban. Contoh nama ayah, kan, dan pahala niat kepada anak dan juga isteri yang lain. Itu minima. Ikut kepada kemampuan kita. Ikut kepada kebolehan kita untuk nak berkorban. Paling tidak ambil yang paling minima. Boleh share duit anak-anak, kan, untuk buat satu korban. Itu satu. Yang keduanya, kelebihan korban ini juga Nabi sebut dalam hadis, dia adalah penebus kepada dosa. Tak semua kita ni kadang-kadang nak kata istighfar rajin sangat, tak juga. Termasuk juga saya kadang-kadang kita ni istighfar lepas sembahyang je, kan. Imam istighfar 3 kali, kita istighfar 3 kali. Tapi rupa-rupanya ada ibadah walaupun kita tidak beristighfar, tetapi Allah menghapuskan dosa kita. Apa antaranya? Korban. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Tidak ada satu amalan yang anak Adam pada hari an-nahar, yang Aidil Adha, yang paling Allah Ta'ala suka selain daripada menumpahkan darah binatang korban itu sendiri. Kerana binatang korban itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk kuku dan bulu-bulunya sebagai saksi. Allah redha dengan apa yang kita buat dengan sebab ibadah korban ni tadi, subhanallah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, rebut peluang untuk mengambil ibadah korban. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi sebut apa? Dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah. Kata Nabi, pada setiap bulu haiwan korban itu akan memperoleh satu kebaikan. Bayangkan berapa banyak bulu pada binatang korban. Masya Allah, banyak. Bayang pula kalau unta, kita ambil unta lagi banyak. Unta binatang yang besar, dagingnya antara yang terbaik. Itu yang kami tawarkan untuk rakyat Malaysia. Lembu kami buat di Nigeria dan juga ada kambing juga. Dan bayangkan tuan-tuan dan perempuan, korban yang kita buat itu tadi, kita menjemput kebaikan-kebaikan datang ke rumah kita. Kita ada masalah, kita rasa tak berapa bahagia hidup kita. Kita rasa macam rezeki itu sempit. Mungkin Allah Ta'ala bagi satu lorong pada pagi ini, ambil korban bersama dengan kami untuk Allah buka 1001 kebaikan untuk keluarga kita, insya-Allah. Termasuk juga Nabi bagi amaran. Saya dah cerita tentang kebaikan korban. Ada orang yang mampu berkorban tapi dia tak nak ambil korban. Dia bukan tak boleh. Ada orang kata dengan saya, Ismail, kan, Ustaz, tahun lepas kalau saya dah ambil korban, ambil lagi tak tahun ni? Korban setiap tahun nak ambil. Dia bukan syarat tahun lepas dah ambil, tahun ni tak payah ambil. Tak. Satu keluarga satu bahagian. Minimal begitu. Kan? Maknanya, nak ceritanya, setiap tahun kena ambil korban. Sebab nama pun korban. Korban ni maksudnya apa? Mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Siapa ambil korban, dekat dengan Allah Ta'ala. Siapa ambil korban, setidak-tidak kita menghargai pengorbanan Nabi Ibrahim ke atas anaknya Nabi Ismail. Masya Allah. Allah nama Ismail tu, subhanallah. Masya Allah. Perlu kasih banyak lagi korban tu ni. Kena ambil korban dengan kami tu, insya-Allah. Insya-Allah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan,
Kita cuma korbankan di Mekah, tuan-tuan dan perempuan, satu bahagian unta RM570 satu bahagian. Untuk kambing di Mekah, RM470 satu ekor. Ya. Di Nigeria pula, RM390 satu bahagian. Ya. Kita cuma korban sedikit daripada duit kita. Tapi Nabi Ibrahim menyembelih, mengorbankan anaknya. Ya. Bayangkan seorang ayah yang seusia, sewaktu usia 86 tahun, dapat anak. Baru dapat anak umur 86 tahun dan Allah Ta'ala uji untuk menyembelih anaknya. Boleh bayang tak bagaimana perasaan seorang ayah menyembelih anak? Setidak-tidaknya dengan sebab kita ambil bahagian korban, kita merasai tentang pengorbanan ayah kepada anak. Sebab itulah saya nak semua orang merasai bagaimana korban. Bila nama pun korban, ingat bila kita ambil bahagian korban, niatkan bahagian korban kita infak kepada semua orang, bagi semua orang rasa. Ya. Kita berkemampuan. Sebab tu Nabi bagi amaran. Orang yang mampu untuk berkorban, kata Nabi, siapa yang memperoleh kelapangan dan kemampuan untuk berkorban, tetapi tidak mahu berkorban. Okey. Maka kata Nabi, janganlah hadir di lapangan kami. Jangan hadir sewaktu solat hari Aidil-Adha. Masya-Allah. Nabi bagi amaran. Kita mampu. Sebab tu ambil bahagian korban untuk ingat. Untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Untuk ingat pengorbanan Nabi Ibrahim. Di samping untuk kita nak membantu orang lain. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, kalau tanya saya, kenapa mesti ambil korban bersama dengan kami, BF Korban? Satunya, tahun lepas sahaja. Hampir 45,000 peserta. Masya Allah. Yang memberi amanah kepada kami. Subhanallah, terima kasih banyak. Dan tahun ini kami sasarkan 100,000 peserta ambil bahagian dengan kami. InsyaAllah. Mudah-mudahan kami doakan. Ambil bersama dengan kami. Nak cerita tentang keyakinan rakyat Malaysia kepada kami. Itu untuk yang program di Mekah. Di Mekah. Itu tahun lepas di Mekah. Tahun ni kita buat di Nigeria kan. Yang istimewa juga, ini depan mata kita ni. Subhanallah. Ada kurma ajwa Aliyah Madinah, UBF. Saya tunjuk sikit. Kurma ajwa ni ladang kami di Quba. Di sebelah Masjid Quba. Kurma ajwa Aliyah Madinah ni sangat istimewa. Dengan lembutnya, kita bagi hadiah istimewa kepada semua peserta kita insya-Allah. Yang ambil bahagian korban, selagi stok masih ada. Satu bahagian tu akan dapat satu. Akan dapat satu. Kalau dia ambil seekor, sebaik-baik korban ni seekor. Ya, alhamdulillah. Satu family ambil seekor, dia dapat 7 kotak. Subhanallah. Ini antara kita bagi. Sangat lembut, boleh rasalah. Nak makan pun boleh makan ni. Tak sempat nak buka. Saya tak sempat nak buka, kejap lagi. Termasuk juga kami bagi tasbih digital. Subhanallah. Kan? Buku nota. Termasuk juga kalender kami. Kalender ni. Kalender besar dan juga kecil. Subhanallah. Hadiah daripada kami. Alright. Termasuk juga tuan-tuan dan puan yang lagi istimewa. Ni. Buku parenting yang saya tulis sendiri. Alright. Ada gambar saya kat depan ni. Ini ditulis oleh Ustaz sendiri? Saya sendiri tulis. Tajuknya, Aku Membesarkan Seorang Khalifah. Tuan-tuan dan perempuan boleh dapat hadiah daripada kami dengan sebab korban dan juga kekal bersama dengan kami. Dan juga tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah macam biasa kita akan bagi sijil penyertaan kepada peserta kita semua insya-Allah. Sijil untuk satu bahagian. Untuk satu bahagian, betul. Untuk peserta kita. Sebab tu cara nak daftar sangat mudah. Ya. Sekarang ni ambil gambar dahulu di skrin. Takut terlepas nombor telefon. Ambil gambar nombor telefon tu, terus hubungi pegawai kami. 24 jam dia akan melayan. Cumanya kalau banyak call masuk, tak dapat nak jawab sekarang. Ambil gambar ustaz sekali. Ambil gambar sekali, jangan risau. Ambil nombor telefon, simpan WhatsApp kepada kami. Itu cara nak daftar. Yeah. Okey, pegawai akan membantu. Okey, kemudian kami akan bantu sampai akad. Lepas akad dah berlaku, bila melaksanakan korban di sana nanti, insya-Allah, korban kami saya dah sebut tadi, kami melaksanakan korban di Mekah untuk unta dan juga kambing. Yeah. Unta satu bahagian 570, kambing 470 seekor. Dan di Nigeria pula yang baru kita buat tahun ini, kita buat sebanyak harga RM399 untuk satu bahagian. Alright. Tuan-tuan dan perempuan, daftar saja dengan kami pada hari ini, insya-Allah kami bantu sampai selesai akad. Even boleh layari kami punya website kami, UBF Inspiration. Di sana juga ada dekat skrin kita nampak kan. Ini yang tahun lalu. Ini tahun lalu. Okey. Daging-daging korban semua kita infak kepada semua orang. Ini istimewanya. Korban bersama dengan UBF Korban insya-Allah dapat 3 pahala. Pertama, melaksanakan ibadah korban. Yang kedua, kita dapat melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah. Ismail dan juga semua penonton di tanah suci Mekah, ibadah solat di sana pahala 100,000 kali ganda pahala. 100,000 kali ganda pahala. Ulama ada menyatakan termasuk juga ibadah yang lain. Termasuk juga ibadah melaksanakan ibadah korban pun dapat pahala 100,000 kali ganda. Dan ketiga, dapat pahala infak. Semua daging korban kita infakkan kepada asraf fakir miskin di sana. So 3 pahala. Alright. Saya sebut tadi kepada semua, jangan lupa daftar bersama dengan kami, insya-Allah kami bantu. Tuan-tuan dan puan pula cara nak semak. Kalau ada orang tanya, "Ustaz, nak semak macam mana?" Tak apa, boleh WhatsApp kami punya pegawai kami. Okey, dengan nombor yang Nombor yang ada tu tadi, dan juga boleh juga semak di website kami nanti, insya-Allah. Pegawai kami akan bantu bagaimana cara nak semak tu nanti, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan,
Sekali lagi saya mengalu-alukan kepada semua sama-sama ambil bahagian korban bersama kami insya-Allah, dan kami ini sebenarnya sangat-sangat seronok dapat menyantuni dan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan ibadah korban bersama dengan kami pada tahun ini insya-Allah. Insya-Allah. Dan jangan lupa saya sebut tadi, saya minta anak-anak tolong bantu mak ayah. Betul. Anak-anak bantu mak ayah untuk mendaftar. Terlampau ramai mak ayah yang telefon kami, "Ustaz, kami tak tahu nak daftar macam mana, tak tahu." Saya nak pesan kepada anak-anak. Hari ini anak-anak tanya mak ayah nak ambil korban tak? Okey? Boleh share adik-beradik. Boleh share adik-beradik atas nama mak ayah, tak ada masalah. Bahkan kami nak war-warkan juga dekat sini. Ada juga namanya sedekah korban. Ya. Kita dah berkemampuan ambil korban di Malaysia katakan. Nak ambil pula dekat luar, nak sedekah pada orang pun boleh. Ustaz cari asnaf boleh tak Ustaz? Saya bagi RM570. Ustaz buat untuk asnaf. Siapa nak, saya bagi duit. Saya alu-alukan juga. Masya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kami buka juga kepada sesiapa nak menjadi ejen korban kami ni. Subhanallah. Ismail nak jadi pun boleh. Masya Allah, alhamdulillah. Terbaru ni Ismail ada satu tahfiz. Dia kata, "Ustaz, kami nak cari dana untuk tahfiz kami." Ya. Boleh tak Ustaz, kami ni nak cari orang korban. Kami ramai pelajar, 100 lebih. Mak ayah nak ambil korban kami nak dapat sikit komisen daripada Ustaz. Saya kata boleh. Saya nak bantu orang ramai. Terutamanya tahfiz dan sesiapa saja. Masuk surau katakan, nak tambah dana, boleh jadi ejen kami. Hubungi nombor yang tertera, kami bantu. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat pahala ibadah yang boleh kita dapat bila kita menyertai ibadah korban. Membantu ramai pihak juga. Betul, membantu ramai pihak. Terutamanya orang yang sangat-sangat memerlukan. Ya, Ustaz, difahamkan tahun ini alhamdulillah diizinkan untuk Ustaz ke Tanah Suci Mekah. Subhanallah. Pergi mengadakan ibadah haji, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya itu dan juga keterujaan untuk sama-sama membawa amalan ini dan juga bersama-sama membawa apa yang diinginkan oleh UBF Korban juga. Sebenarnya Ismail, saya tak umumkan lagi secara eksklusif. Saya tak cerita dengan sesiapa pun. Ini eksklusif. Ini eksklusif. Ismail sebut dekat depan orang ramai pada hari ini. Saya pertamanya syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sepatut saya pergi tahun 2020. Cerita saya itu keluar masa itu dekat media masa itu. Tapi tak dapat. Tapi saya masih bersyukur sebab Allah pilih saya tahun 2020. Ya. Dan saya percaya Allah Ta'ala ada perancangan yang terbaik. Tahun ini saya tak dapat asalnya, tapi rayuan saya dapat. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya akan bertolak pada 29 Jun insya-Allah. Saya nak tengok sendiri bagaimana pelaksanaan korban itu berlaku di Mekah. Saya nak pergi ladang kat sana, saya nak tengok sendiri. Dan kalau tanya perasaan saya, subhanallah, ngalir air mata kan. Kita dapat berpeluang pergi. Bayangkan daripada sepatutnya 35,000 rakyat Malaysia yang pergi, tahun ini yang terpilih cuma 14,000 sahaja. Betul. Daripada 3.5 juta seluruh dunia yang pergi menunaikan haji, memilih cuma 1 juta saja. Ya. Saya syukur kepada Allah Ta'ala. Dan saya mohon kepada semua, tolong doakan saya dan juga isteri. InsyaAllah. InsyaAllah. Keluarga kami yang pergi, doakan dimudahkan perjalanan. Subhanallah. Kami sihat sebenarnya. Sihat, dapat menyempurnakan haji. Dan saya bagi mohon maaf lah kepada semua kan. Kami ni orang nak pergi haji begitulah. Maaf kepada semua. Kalau ada salah silapnya insya-Allah. Dan kami insya-Allah, saya sendiri bersedia akan berdoakan seluruh rakyat Malaysia. Kan, agar Allah Ta'ala berikan kebaikan, kebahagiaan untuk kita. Termasuk juga orang yang mengambil bagian korban bersama dengan kami. Kami doakan yang sebelum ni dan yang akan datang agar Allah Ta'ala memudahkan urusan semua tuan-tuan dan puan-puan. Agar Allah Ta'ala bagi kebahagiaan. Allah gantikan harta yang kita korbankan untuk agama Allah dengan korban ini dengan ganjaran yang lebih baik. Sebanyak mana bulu yang berada pada haiwan korban itu, mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan semoga segala doa untuk mereka yang telah dibantu oleh Ustaz dalam melakukan ibadah korban ini dapat diterjemahkan dan juga memudahkan urusan Ustaz di Tanah Suci Mekah nanti. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz, terima kasih UBF Korban kerana eksklusif bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini.